إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقال الله تعالى في محكم التنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Hadirin sidang Jumaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama menangkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam arti kata kita tunai segala perintahan Allah Subhanahu wa taala dan kita tinggal segala larangan yang dilarangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana sifat takwa merupakan jalan menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala firman dalam Al-Quran, innalil muttaqina mafaza, sesungguhnya orang yang berjaya iaitu yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasiqal ladzina attaqau ilal jannati wasiqal ladzina attaqau ilal jannati zumara, bagi mereka yang takwa kepada Allah, Allah akan panggil ke syurga Allah Subhanahu wa taala dengan kelompok-kelompok. Hadirin sidang Jumaah yang dirahmati oleh Allah Taala sekalian, sebenarnya hari ibu di dalam Islam merupakan setiap hari, bukan hanya satu hari yang ditentukan. Buat baik kepada dua bapa, bukan hanya hari yang ditentukan, bahkan Islam mengajarkan kita untuk buat baik kepada dua bapa setiap hari. Sehingga para ulama ada yang cerita bahawasanya bagi mereka yang tidak berdoa kepada dua bapa, sudah tentu kepada mereka alamat munafik kepada mereka. Sebab tu hadirin sidang Jumaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, ibu di dalam hidup kita hanya seorang sahaja. Tidak ada yang kedua orang yang panggil ibu. Walaupun ibu tu ibu merah, walaupun ibu tu ibu susu, tetapi hanya ibu yang bagi kandungnya yang beranak kepada kita hanya seorang sahaja. Dalam hidup Nabi SAW, dalam hidup para sahabat, mereka bagi kepentingan untuk buat baik kepada dua ibu bapa. Sehingga Islam yang mengadakan ajaran bukan hanya ajaran sakun mana, tetapi ajaran rahmatan lil alamin, mengajarkan manusia supaya buat baik kepada dua bapa, mengajar manusia supaya jangan guna kalimah kepada dua bapa. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ini merupakan ajaran rahmatan lil alamin, ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada jahiliah Mekah. Dengan keadaan jahiliah Mekah pada masa itu, mereka tidak bagi peduli kepada anak yatim, mereka tidak bagi peduli kepada dua bapa, tetapi mereka bagi peduli dengan hidup yang suasana yang sangat sedap. Tetapi Allah Ta'ala mengajarkan kepada Nabi supaya Nabi cerita kepada umat Islam, supaya Nabi cerita kepada musyrikin Mekah bahawasanya buat baik kepada dua bapa merupakan salah satu daripada sunnatullah. Muslimin hadirin sidang Jumaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, ibu yang mengandung kita 9 bulan, orang jatuh tak sanggup nak mengandung 9 bulan, tetapi orang yang nama ibu, orang yang lemah, Allah Ta'ala takdirkan orang tino sebagai orang yang mengandung. Dan juga dalam kandungnya yang kita, walaupun berat, walaupun penat, ibu yang dinamakan ibu tidak mengatakan sakit dan penat. Orang yang jadi ibu tidak kata pedih, orang yang kata ibu tidak kata gapo-gapo kecuali duduk dalam keadaan sabar. Islam
yang mengajarkan kita supaya ambil timai berat terhadap ibu. Nabi SAW seketika apabila Nabi berkhutbah kepada sahabat, Nabi jangkau kepada member jangkau yang pertama, Nabi kata amin. Jangkau yang kedua, Nabi kata amin. Jangkau yang ketiga, Nabi kata amin. Lalu sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa setiap kali Rasulullah SAW berkhutbah tidak pernah kata amin, tetapi pada kali ini Rasulullah kata amin? Jawabnya Rasulullah, salah satu daripada jawapan daripada Rasulullah, alangkah celakanya seorang manusia dia hidup dengan dua ibu bapa dia. Keadaan ibu bapa dia tua, dia tak gunakan hidup dua ibu bapa membawa kepada dia kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Celaka sekali. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah taala sekalian. Seorang tabi'i adalah seorang yang tidak pernah jumpa dengan Nabi. Dia ada Nabi, sahabat, tabi'i. Tabi'i ini dia ada dengan sahabat. Nabi tak ada dengan sahabat yang bernama Uwais Al-Qarni. Tetapi satu ketika Nabi raya kepada Umar bin Khattab dengan Ali bin Abi Talib, kalau kamu jumpa dengan Uwais Al-Qarni, kamu minta keampunan, minta supaya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wafatnya Nabi, Umar bin Khattab tak pernah jumpa setiap kali ruangnya yang datang daripada Mekah. Umar tanya, ada tak di kalangan ni nama Uwais Al-Qarni? Tidak ada jawapan sehingga wafatnya Rasulullah, wafatnya Abu Bakar, tak ada orang nama Uwais Al-Qarni datang daripada Yaman menuju ke Makkahul Mukarramah untuk menunaikan ibadat haji. Satu ketika datang Uwais Al-Qarni daripada Yaman. Seorang tabi'i ada penyakit dalam tubuh badan. Apabila dia pergi kepada Mekah, sebelum daripada kita klik kepada cerita dia nak pergi Mekah pada masa tu, Uwais Al-Qarni orang kata dia gila. Uwais Al-Qarni orang tak ambil padu kepada dia, oleh kerana dia buat satu perkara yang paling ajib, satu perkara yang tak boleh terima dengan akal fikiran manusia, sehingga orang kata dia gila. Satu kali mak dia minta kepada Uwais Al-Qarni. Dia kata, Uwais, adakah boleh aku nak minta satu perkara sebelum daripada aku mati? Jawabnya Uwais Al-Qarni, apakah permintaan seorang mak? Jawabnya Uwais Al-Qarni, jawabnya seorang mak kata, sebelum daripada dia nak tutup mata, sebelum daripada dia nak mati, sebelum daripada dia nak ke rahmat Allah Ta'ala, dia minta supaya diri dia boleh menuju ke Baitullahil Haram. Seorang anak yang cacat, seorang anak yang ada nyakit bala, seorang anak yang masyarakat tengok kata gila, seorang anak yang masyarakat tidak peduli kepada Uwais Al-Qarni. Tetapi Nabi bagi kepentingan, suruh Khalifatul Islam Umar bin Khattab minta doa kepada Uwais Al-Qarni, sedangkan Nabi tak ada dengan dia. Lalu tu Uwais Al-Qarni pun fikir, bagaimana nak buat satu bentuk nak mak dia boleh menuju ke Mekah. Kerana suasana yang susah, keluarga yang susah, tetapi dengan hati yang ikhlas nak bawa seorang mak, nak bawa orang yang mengandung dia sehingga 9 bulan untuk menuju ke Mekah. Dia sanggup beli seekor lembu, dia gitak atas satu bukit. Setiap kali lembu lapau pe dia turun daripada bukit. Waktu pagi dia turun daripada bukit, waktu petang dia naik atas bukit. Dia naik bukit biasa, dia pikul muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian. Lalu tu orang kata Uwais gila, Uwais majnun, kerana dia buat satu pertikam yang tidak buat oleh manusia. Sebenarnya perah lembu, perah di kanan biasa pun boleh ada pada luar, tetapi dia perah atas bukit yang agak tinggi. Pada masa yang tersebut, dia bagi jawapan lebih kurang 8 bulan kepada mak dia. Wahai mak kekasihku, sesungguhnya sudah sampai masa yang perjanjian di antara dia Uwais Al-Qarni dengan seorang mak yang mengandung dia 9 bulan. Dia rayak kepada mak dia, kata, mak naik belakang mak. Suruh mak naik belakang dia. Suruh mak naik belakang, pikul mak daripada Yaman ke Makkahul Mukarramah. Ini merupakan satu amalan yang hebat muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian. Kita di hari ini beberapa alasan. Mak kita nak pergi rumah sakit, kita sanggup gaji orang bayar untuk pergi ke rumah sakit kerana kita sibuk dengan kerja. Hari ini mana tanggungjawab kita sebagai seorang anak terhadap dua ibu bapa? Masa dulu mak kita mengandung kita, basuh berak kepada kita, buat segala perkara untuk kita.
Tetapi masa kita tua kita gaji mahal. Masa kita ada masa kita anak ramai, masa kita ada bini, kita ambil pula luar tu supaya menghalangkan dua ibu bapa kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, agak besarnya satu amalan yang dibuat oleh Uwais Al-Qarni. Hari ni masyarakat umat kita berlaku dalam masyarakat umat kita. Seorang mak mari ngadu kepada ustaz. Yang kata ustaz, mak dia nak pergi rumah sakit, anak kata kerja tak boleh lah. Masa kita masih kecil, adakah satu kali mak kita minta lah dengan kita? Mak kita minta masa dengan kita, Muhammad Abdullah Ibrahim Fatimah. Mak minta lah sehari tak si basuh berak. Mak minta lah tak si sehari tak si mani anak. Adakah muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah? Kasih seorang mak kepada anak merupakan satu kasih saya. Walaupun mak dengan anak ni dia jumpa belakang dengan tok lelaki dah. Mak dia jumpa dengan tok lelaki dulu sebelum daripada jumpa anak. Kasih saya dinamakan Syahrul Asal, 3 bulan mak dengan ayah. Tapi lepas pada tu kasih dia kosnge. Tetapi kasih seorang mak demi sehari demi banyak, demi sehari demi tambah, tidak ada kekurangan walau sikit apa. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, satu cerita yang agak sedih yang berlaku dalam masyarakat umur kita, yang mana ayah kerja kerajaan untuk nak tunggu satu duit kerasian. Kekasih seorang ayah dan mak kepada anak. Ayah kata nak beli satu rumah, nak beli rumah kepada anak dia. Setelah mana beli satu rumah kepada anak dia duduk dengan keadaan mewah. Anak dia duduk dengan keadaan anak 2, 3, 4 orang, harta yang banyak Allah Ta'ala nak uji. Satu ketika ayah dia tua dan mak dia tua, dia jawab kepada ayah dia bila ayah nak mati. Dia tanya soalan kepada ayah dia bila ayah nak mati. Sehingga akhir dia kata boleh ke tak? Saya tak ada kerana saya jadi PO, kerana saya jadi kerja tamneng tinggi. Saya nak ambil ayah gitak kepada tempat umur orang cerah. Sedekah rumah tu ayah sanggup untuk tunggu duit kasihan nak beli kepada seorang anak, nak tunjuk kasih dan sayang ayah kepada anak. Tetapi anak balas budi kepada ayah melalui amat ayah daripada rumah hak ayah beli dengan duit sendiri. Ayah kerja penak dengan tangan ayah sendiri, ayah kerja penak dengan kaki ayah sendiri. Tetapi satu hari akibat yang terakhir bagi ayah, anak tunjuk kepada ayah tubik daripada rumah hamba, ayah tubik daripada rumah hamba sehingga pergi duduk rumah orang cerah. Siapa masa ayah mati, behok munitik telefon kepada anak kata ayah mati dah. Dia rakyat kata dia duduk bakok. Dia rakyat kata dia duduk kepada satu tempat yang tak boleh nak cara kepada jenazah ayah dia. Boleh tak tolong ambil jenazah hadiah dia kamu? Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah, ini merupakan cerita yang berlaku dalam masyarakat kita. Jangan berlaku kepada orang takwa, jangan berlaku kepada orang beriman kepada Allah, jangan berlaku kepada orang yang sentiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berjaya di dunia dan juga di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillahilladzi manna alaina bil Islam wal iman wa ja'ala at-taqwa tariqana ilal jinan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina wa habibina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ibadallah ittaqullah wa'lam anna Allaha ma'al muttaqin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, marilah kita sama-sama takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti mana disebut oleh Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah. Satu kali Ali bin Abi Talib apabila ditanya oleh sahabatnya, "Wahai Ali, apakah takwa?" Jawabnya Ali bin Abi Talib, takwa mengandungi dengan 4 perkara. Yang pertama, al-khawfu minal jalil. Yang pertama iaitu takut kepada Allah yang satu. Kita takut kepada Allah bukan berarti kita lari daripada Allah. Kita kena cari Allah. Kita kena menuju ke Allah Ta'ala. Segala ibadat yang diperintah oleh Allah Ta'ala itu merupakan perintahan Allah supaya nak menunjukkan hamba takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal amalu bitanzil. Perkara yang kita buat segala perkara bawah atas 2 dasar yang mana Nabi SAW menyatakan kepada kita. Yang pertama, Al-Quran was sunnah. Wal amalu bitanzil. Imam Ali bin Abi Talib sebut bahawasanya kita kena ambil teguh walau kana murran, walaupun benda tu merupa benda yang pahit, benda yang apa dia panggil, benda yang tak boleh kita nak terima. Khususnya dalam masalah saka. Di hari ni apabila kita pergi jumpa dengan mahkamah, dia akan turut hukum Islam. Orang Tino boleh sikit daripada orang jatuh. Nascaya orang Tino dakwa kata tak boleh pakai hukum Islam. Islam mengajarkan walau kana murran, walaupun benda tu pahit sekali, kita kena guna syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita kena ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alaikum bisunnati, Nabi kata, adalah kamu mengikut dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga yang ketiga, Ali bin Abi Talib sebut warridha bil qalil. Kita kena redha apa yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Hari ini umat Syria, hari ini umat Islam yang ada di Lebanon, hari ini umat Islam yang ada di seluruh dunia, kita sudah nampak dalam berita di hari ini, mereka redha apa sahaja yang Allah Ta'ala bagi qadar dan qadar kepada mereka. Tetapi masyarakat umat kita di hari ini tak ada makin sikit kita ngepek riuh, tak boleh buat satu perkara kita gagal. Tetapi umat Islam yang ada di Burma, mereka dibakar, mereka dicela, mereka dikeluar daripada negara. Mereka duduk di atas dasar warridha bil qalil, dan redha apa yang Allah Ta'ala bagi kepada mereka. Dan yang terakhir, isi kandungnya takwa wal isti'dadu li yaumir rahil. Cadangan yang kita buat atas dunia, kita penat semaya, kita penat puasa, kita letih buat satu perkara kerana Allah Ta'ala. Isti'dadu li yaumir rahil, cadangan kita kepada hari balas Allah Ta'ala. Hari yang Allah Ta'ala kata tidak ada kezaliman walau seorang hamba. Hari yang manusia dihadapi Allah Ta'ala, hari yang manusia lutut dihadapi Allah Ta'ala rebah. Hari yang manusia pakak minta, hari yang manusia Allah Ta'ala kata ikra kitabak kafa bi nafsikal yawma alayka hasiba. Hari ini cukup bagi hidup dunia mereka. Mereka hidup dunia 60 tahun, mereka hidup 50 tahun dengan amalan yang mereka buat. Tidak bagi ke sebelah anak yatim, tidak bagi sebelah orang miskin, buat segala perkara untuk dapat pun periuk orang tua. Hari ini Allah Ta'ala kata ikra kitabak, kamu bacalah kitab kamu, kafa bi nafsikal yawma alayka hasiba. Sudah cukup hari ini sebagai hisap yang Allah Ta'ala akan hisap satu persatu kepada orang yang kufur kepada Allah Ta'ala. Itu merupakan ta'rif takwa yang Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu yang menyatakan kepada sahabat, marilah kita guna kandungan takwa sebagai ciri-ciri di dalam kita hidup. Kalau kita takwa kepada Allah, nescaya kita tak buat segala perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Hadirin sidang Jumaah yang dirahmati oleh Allah, kita klik kepada tajuk yang pertama yang kita kecek, iaitu berkenaan birrul walidain. Baik kepada dua ibu bapa. Buat baik kepada dua ibu bapa merupakan salah satu daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam mengajarkan jangan kata ibu. Islam jangan kata kita buat segala perkara fala taqul lahumā uffin. Kita nak guna dengan kalimah uff, dengan kalimah nanacat. Orang Cina kata uff, orang Australia kata uff, orang mana-mana negeri guna dengan kalimah uff. Allah Ta'ala guna sirah dalam Quran dengan kalimah uff. Fala taqul lahumā, jangan kamu kata uff kepada ibu bapa. Tapi berapa ramai kita dengar masyarakat umur kita, mak minta tolong nak pergi tempat dia kata malah. Mak minta tolong untuk satu tempat dia kata hijau 1000. Mak minta tolong kepada satu tempat kita kata kita tak ada masa nak pergi kepada mak.
Mana yang dikatakan redha Allah, redha walidain, redha Allah adalah redha dua ibu bapa. Hari ini kita sudah tentu bahawasanya ibu bapa kita redha kepada kita. Adakah kita buat kepada ibu bapa kita supaya ibu bapa kita redha kepada kita? Uwais Al-Qarni, dia sanggup pikul lembu. Dia sanggup pikul lembu supaya nak pikul seorang mak untuk menuju ke Baitillahil Haram. Kita dia hari nak buat benda-benda sikit kepada mak, kita tak ada masa. Sebab tu hadirin sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, salah satu daripada keuntungan orang jadi dua ibu bapa, yang Nabi sebut satu perniagaan yang tidak ada perniagaan yang lebih laba daripada orang ada anak. Nabi SAW menyatakan dengan 3 amalan. Yang pertama, Nabi kata, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalas. Apabila anak Adam mati, semua amalan putus belaka. 3 amalan dia kata. Harta kita tinggal, harta kita tinggal tidak bersama dengan kita. Bini yang jangak kita bersama dengan dia 24 jam tak sama dengan kita. Tetapi hanya amal dia. Tetapi yang Nabi sebut sedekah jariah, sedekah jariah mula-mula sekali. Mari yang kedua pula Nabi kata au ilmin yantafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Mari yang ketiga keuntungan orang ada anak. Nabi kata awwaladin salihin yad'u lahu, ataupun anak yang soleh yang sentiasa berdoa dari bapaknya. Hari ini cuba kita tanya, tidak ada manusia hanya 2 golongan sahaja. Nabi Adam alaihi salam beranak dengan keadaan tak ada ayah, tak ada mak. Nabi Isa alaihi salam beranak dengan keadaan tak ada ayah. Semua manusia beranak ada mak, ada ayah belaka. Mustahil seorang manusia beranak dengan keadaan tidak ada ayah dan tidak ada mak. Lalu tu di hari ini cuba kita soalkan diri kita, perniagaan di antara kita dengan Allah Ta'ala, perniagaan untuk kita nak sapa kepada mak kita. Berapa kali kita berdoa kepada mak kita, hal keadaan dia ada ataupun dia sudah meninggal dunia. Hari ini kita sayang kepada dua mereka. Hari ini kita kata kita sayang kepada dua bapa kita. Tetapi berapa kali kita pernah kat tangan pada waktu malam, pada malam yang senyap sunyi kita berdoa kepada Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ini merupakan soalan khutbah yang kita kena tanya kepada diri kita. Kalaulah kita tidak pernah baca kepada dua bapa kita, kita buat soalan bagaimana kita ada anak kita nak baca doa kepada kita. Nescaya kemungkinan kita boleh kata mustahil anak kita nak baca kepada kita keadaan kita tidak pernah baca kepada bapa kita. Lalu tuวันแม่ไม่ใช่เพียงแค่วันเดียวแต่วันแม่คือทุกๆวันของเราที่ได้พบเจอกับแม่ kita boleh jumpa dengan mak, kita boleh maaf kat mak, kita boleh raya kasih kat mak, kita boleh raya kata wahai ummi, sesungguhnya aku redha, minta keredaan kepada, seperti mana Uwais Al-Qarni. Mak dia tanya, wahai Uwais, bapa minta wi mu hilang nyakit bala, bapa minta wi Tuhan apa dosamu, mu minta dengan mak supaya mak minta doa kepada Tuhan supaya Allah Ta'ala apa dosa Uwais Al-Qarni. Lalu Uwais jawab kepada mak dia, redha mak adalah redha Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana syurga di bawah tapak kaki dua ibu bapa. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, satu kali datangnya seorang lelaki jumpa dengan Abu Hurairah. Dia tanya, wahai Abu Hurairah, dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, siapakah yang kita patut kasih dan kita patut buat jadi teman dalam hidup kita? Lalu tu Rasulullah jawab dengan perkataan yang wadah, dengan satu kalimah yang agak hebat dan tinggi. Rasulullah kata, ummuk. Sahabat tanya pula, ya Rasulullah, pia lagi selain daripada mak kita? Jawab Rasulullah kali yang kedua, ummuk. Mari kali yang ketiga, sahabat tanya, ya Rasulullah, siapa yang kita patut buat baik dan juga kita buat untuk jadi teman dalam hidup kita? Jawabnya Rasulullah, ummuk. 3 kali Rasulullah jawab dengan perangai seorang mak kepada orang anak. Lalu tu sahabat tanya, ya Rasulullah, siapa yang patut kita buat baik? Lalu tu Rasulullah kata, summa abuk. Barulah mari yang keempat, iaitu ayah dia. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, insya-Allah mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi keredaan kepada dua bapa kita, baik yang sudah meninggal dunia yang masih ada, insya-Allah Ta'ala. Marilah kita sama-sama bersolawat kepada junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سريع قريب مجيب الدعوات اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم اجعل آمنا في أوطاننا يا ربنا لك الحمد حتى ترضى ولك الشكر بعد الرضا اللهم اجعلنا ممن خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يشكركم واشكروا على نعمه يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.